Alam Datuk. Mana lama. Nah. Muhammad bin Hasin tak ada. Jadi siapa ganti baca? Nanti pergi kitab bahasa bahasa Melayu. Ada khudal mukabbir sawt. Ada min awal qira'ah fi akhbar Daud. لكن قرأناها. لا بأس أقرأ لأنه ما يسجل في هذا. كنا نبدأ من سعيد المسيب بس. يعني قبل هذا كم. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Dalam warta berita Nabi Daud alaihi salam yang merupakan firman dari Allah Ta'ala tersebut, sekurang-kurang perbuatanku dengan orang yang berilmu apabila memilih hawa nafsunya dari mencintai aku ialah kuharamkannya kelazatan bermunajah dengan aku. Hai Daud, jangan engkau tanyakan kepadaku orang yang berilmu yang telah dimabukkan oleh dunia, maka dicegahnya engkau dari jalan kecintaanku. Mereka itulah penyamun-penyamun terhadap hamba-Ku. Hai Daud, apabila engkau melihat seorang pelajar untukku, maka hendaklah engkau menjadi pesuruhnya. Hai Daud, barang siapa mengembalikan kepadaku orang yang lari, maka kutuliskan dia orang yang tahu kebenaran. Barang siapa kutuliskan sebagai orang yang tahu kebenaran, maka tidak kuazabkan dia selama-lamanya. Dari itu berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, siksaan bagi orang yang berilmu ialah mati hatinya. Mati hati ialah mencari dunia dengan amal perbuatan akhirat. Kerana itu berkata Yahya bin Mu'adz, sesungguhnya hilanglah keelokan ilmu dan hikmah apabila dicari dunia dengan keduanya. Berkata Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, apabila engkau melihat orang yang berilmu mendatangi amir-amir, maka itu adalah pencuri. Berkata Umar radhiyallahu anhu, Naam. Sa'id bin Musayyab datang ulama menghampiri pemerintah pencuri. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita masih lagi dalam tajuk menceritakan tentang ulama terbagi pada dua, ulama yang dalam arti kata yang sebenarnya dan ulama yang atau ulama yang jahat. Dan kita telah membawakan dalil daripada ayat Quran, kita telah membawakan dalil daripada hadis-hadis tentang ulama-ulama dan juga daripada athar. Jadi sekarang ini kita dalam pada membicarakan tentang ulama yang benar, ulama yang baik. Ulama dah habis kita cerita. Jadi kita ceritakan tentang ulama yang dalam arti kata yang sebenar, yang termasuk dalam golongan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi di antara sifat-sifatnya ulama itu, iaitu ulama yang sebenarnya di antara sifat, mempunyai sifat yang banyak. Di antara sifatnya, dia itu tidak menuntut dunia, tidak gila kepada dunia, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari nama. Itu di antara sifatnya. Dan kita telah menceritakan dengan begitu detail bagaimana perbezaan antara ulama dan ulama yang sebenarnya. Di sini yang dibawakan di antara athar, iaitu kata-kata daripada berita-berita daripada Nabi Allah Daud alaihissalam, iaitu mengatakan bahawa Nabi Allah Daud menceritakan apa yang Allah firmankan. Ya, inna adna ma asna' bil alim idza athara syahwatahu ala mahabbati an uharrimahu ladida munajati. Apabila dia bila mengatakan serendah-rendah perkara yang dilakukan, ya apa aku akan kulakukan dengan orang yang alim apabila syahwatnya itu telah mengatasi mencinta kepadaku.
Maknanya desire, hawa nafsunya, kemahuan orang alim itu lebih daripada cinta kepada aku, iaitu Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan haramkan kelazatan munajah orang alim itu kepadaku. Itu satu. Kedua pula, Allah mengatakan kepada Daud, ya Daud, la tasal anni aliman qad askarathu dunya fayasuddaka an tariq mahabbati ulaika qutta'at tariq ala ibadi. Wahai Daud, jangan engkau tanyakan kepada orang alim yang telah dimabukkan dunia tentang aku, kerana dia bakal akan menyesatkan engkau daripada jalan yang sebenarnya, dan dia adalah perompak-perompak ke atas hamba-hambaku. Mana orang, kalau satu orang alim dan dia dunia telah mempengaruhi dia, telah memabukkan dia. Maksud sakaratul dunia, askarat dunia, mana dia telah dimabukkan oleh dunia. Orang alim pandang kepada duit, orang alim pandang kepada harta, orang alim pandang kepada kedudukan, orang alim pandang kepada nama. Maka orang ini, kalau dia memberitahu dia dia menerangkan kau tentang aku, kau jangan dengar. Dia bakal menyesatkan kau. Malah dia digelar adalah perompak qutta'ut tariq, perompak lanun ke atas hamba-hambaku. Kemudian seterusnya Allah mengatakan kepada Daud, idza ra'aita li taliban fakun lahu khadima. Kalau engkau lihat orang betul-betul menuntut kerana aku, bukan kerana harta dunia, bukan kerana kedudukan, bukan kerana cari nama, maka jadilah hamba, jadilah pesuruh, jadilah khadam untuk orang itu. Kemudian oleh itu katanya, qala Al-Hasan rahimahullah, Al-Hasan ini Hasan bin Ali bin Abi Talib. Tetapi kalau kita tengok kata-kata dia macam Al-Hasan Al-Basri dalam segi kata-kata. Tetapi apa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Tapi kalau kita tengok dalam syarah Ihya Ulumuddin mengatakan bahawa seolah-olah macam kata-kata Hasan Imam Hasan Al-Basri. Jadi mengatakan Al-Hasan rahimahullah bahawa siksaan ke atas ulama, hukuman ke atas ulama, mana siksaan, uqubatul ulama mautul qalb. Ini siksaan atas ulama dengan mati hatinya. Wa mautul qalb talabud dunya. Hatinya mati kerana dia gilakan kepada dunia, memohon dunia, meminta dunia, rebut dunia. Bi'amalil akhirah, dengan membuat amalan akhirat. Dia ambil dunia dengan amalan akhirat. Inilah menyebabkan ulama ini mati hatinya. Walidalik qala Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz siapa? Minggu lepas kita dah terang 58, dan orang yang pertama mengajar pakai kursi. Mengajar duduk atas kursi. Orang al-wa'id yang pakai kursi mula-mula Yahya bin Mu'adz. Naam. Katakan inna ma yadhhab baha al-ilm wal hikmah idza talaba bihi bid-dunya. Tentang apa dia katakan, apa terjemahan itu? Mu'adz, Yahya bin Mu'adz katakan bahawa sesungguhnya hilanglah keelokan ilmu dan hikmah. Keelokan, keindahan, kehebatan ilmu itu apabila orang itu menuntut untuk untuk dunia. Dan kemudian Sa'id bin Musayyab rahimahullah mengatakan, apabila engkau melihat orang alim yang hampirkan diri dengan umara, dengan pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar untuk kepentingan pribadi, maka orang itu adalah pencuri. Orang alim apabila hampir kepada umara, dia menasihat umara, dia menasihat orang-orang besar, dia menunjuk jalan kepada orang besar. Ini hampirkan diri untuk bersandar, untuk dapatkan kepentingan duniawi, maka itu adalah pencuri. Sa'id rahimahullah lamma qala hadha idza ra'aytumul alim yaghsha al-umara fahuwa lis. Apabila orang alim itu dihampirkan kepada pembesar, dari dekat dengan sultan lah,
dekat dengan menteri lah, dekat dengan menteri. Patutnya orang alim apabila dekat dengan orang besar-besar ni, dia yang membimbing, dia yang menolong, dia menunjuk ajar, dia bekerja sama untuk pentadbiran umarak supaya mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya orang alim ini dihampirkan untuk kepentingan diri dia, supaya dia dapat pangkat, supaya dia dapat nama, supaya orang hormat dia, orang sanjung dia, dapat harta dia, maka itu orang alim itu adalah pencuri. Jadi sifat-sifat orang-orang alim akhirat tidak begitu. Ini kita bercakap tentang orang alim akhirat dulu, orang alim dalam arti kata yang sebenarnya. 6. Ada apa-apa pertanyaan? Muhammad. Hati matilah. Bila hati kita dah mati ni, makna tak ada guna lagi lah. Maknanya ada hati. Hati menjadikan kesal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati yang sudah mati, yang sudah kesat, masa itu sudah ada lagi perasaan belas kasihan, masa itu lagi sudah tidak ada lagi keimanan, ketakwaan, takut kepada Allah. Hanya yang dipandang saja hanyalah dunia. Hati dia dah mati. Bila orang dah tak ada, dah mati. Kalau seorang itu ibu yang begitu penyayang, kasih, ada hanan kepada anak-anak, kalau hati dia dah mati, dia sudah tak ada kasih sayang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Hati segala daripada qalb kita, keimanan, takwa kita daripada hati kita. Dan segala-gala di hati kita. Kalau hati kita sudah mati, di mana ada takwanya lagi? Di mana ada lagi keimanan lagi? Hati kita sudah busuk, seperti mana yang kita gambarkan minggu lalu. Kalau dah busuk dari dalam, habis. Seperti ibarat tandas. Imam Ghazali gambarkan kepada ulama-ulama su' ni seperti tandas. Duduknya cantik, tandas tu masuk, kita masuk lah, cantik. Paipnya kadang-kadang tandas lagi zaman sekarang, ada minyak wangi, ada tawelnya, ada apa, tetapi dalamnya penuh dengan pekung. Begitulah ulama su'. Kita lihat penampilan dia, sarban dia, janggut dia, cakap dia, gaya dia, tetapi dalam hati dia penuh dengan kepokongan, dirty. Kerana gilakan dunia, gilakan kedudukan, gilakan nama, gilakan penghormatan. Dan Imam Ghazali lagi gambarkan lagi seperti kubur. Kubur yang dihias tu, kubur yang ada dia punya dapur-dapur dengan nisan yang cantik-cantik. Apa guna kecantikan itu? Dalamnya dengan tulang, tulang-tulang yang telah berkecai. Dan satu lagi digambarkan seperti apa? Tak lupa. Batu yang jatuhnya dari masuk ke dalam sungai. Dia tak mengisap air, dia juga tidak menolong untuk air mengalir. Malah dia blok lagi air. Inilah ulama-ulama yang dikatakan jahat. Dia orang alim, ada ilmu, tinggi ilmu dia, tetapi kotor jiwa dia. Bukan senang. Dan tak mungkin kalau orang bilang tidak, ini Habib ini, kiai ini, ustaz ini, tidak, dia akhirat, subhanallah, dunia pun sama-sama. Tak boleh. Sebelum itu Imam Ghazali dah cakap bahawa dia macam neraca timbangan. Macam BN punya lambang tu. Bila ente letak satu ternaik. Bila letak kat sini berat, sini dah naik. Bila ente isi akhirat, dunia hilang. Bila ente isi dunia, akhirat hilang. Tak mungkin dua-dua. Apabila kata Imam Ghazali, ente hampir ke barat, maka ente jauh daripada timur. Kalau ente hampir kepada timur, ente berjauh-jauh dari barat. Dahsyat sekali siksaan. Dan dekat matan Zubat dikatakan apa? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang alim dengan ilmunya dia tak diamalkan, maka dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Inilah ulama-ulama su. Luarannya bagus. Jadi faham itu mana Sa'id al-Musayyib mengatakan idza ra'aitumul alim yakhshal umara fa huwa lis. Kalau orang alim menghampirkan diri kepada orang pembesar-pembesar, maksud dia dekat sini, orang kalau menghampirkan diri untuk menunjuk ajar, sepatutnya ulama menolong umara.
Tunjuk ajar supaya umara ni dapat mentadbir dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak, ini ulama ini pula dia pergi hampir dengan umara untuk mendapat kepentingan duniawi, supaya dapat hasil dunia, dapat duit banyak, harta banyak, dapat nama, dapat kedudukan. Ada juga kadang-kadang dia tak buat begitu. Dia tak hampirkan diri. Tapi kalau nak berziarah talibul ilm macam itu orang, dia boleh apa ni, dia janji pukul 7, pukul 9 sampai. Kalau janji bekas menteri ke, bekas menteri besar, janji pukul 7, pukul 6 dah sampai. Itu termasuk juga dalam ulama as-su. Naam. Ya, antara ulama dunia dan ulama akhirat ni, baik dan jahat ni, ada yang ada persen atau semata-mata pula yang kuat. Kalau jahat, kalau akhirat. Naam. Yang soal kita ni doktor, jadi dia bikin cara kedoktoran ilmu Adam. Ada pakai persen tak? Jadi beginilah kita jawabkan. Imam Ghazali ada buat gambarkan antara kalau ente ke barat, ente jawab pada timur. Soalan dia bila ke barat, dia kalau dia hampir lagi 1 kilo ke barat, berapa kilo dia jauh daripada timur. Itu maksud dia. Ataupun Imam Ghazali ada bawakan gambaran seperti gayung, qadah. Al-qadhu. Qadhu ni orang Kedah. Kedah ni negeri Kedah, qadah. Mana negeri gayung. Jadi kadang 1 meter 1 liter air di sini dan satu ini kosong. Bila diisikan di sini, yang kosong itu diisikan, maka yang isi akan jadi kosong. Jadi dia bilang kita isikan 1/3 kat sini, maka tinggal 2/3. 2/3 tidak dikatakan penuh sebenarnya. Bolehkah dikatakan satu gayung ini penuh dengan air kalau hanya ada 2/3? Jadi begitu juga, apakah orang ini dikatakan ulama akhirat yang sebenarnya kalau hanya ada half atau 2/3? Itu kalau awak nak pakai persen-persen. Ini. Nah, ada apa pertanyaan lagi? Nah. Dia tak ada niat separuh-separuh. Kalau niat akhirat, akhirat. Niat dunia, dunia. Dia kalau macam mana aku nak niat akhirat, separuh niat akhirat, separuh niat dunia. Ini bukan benda-benda yang fizikal benda ni. Ini dalam jiwa ni. Kita memang tak harus lupa dunia. Kita bukan lupakan dunia. La tansa nasibaka minad dunia. Kita tak lupa. Sebab di dunia ni kita perlu. Dunia mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Tetapi bukanlah dunia ini matlamat kita. Tapi yang dikatakan ulama as-su ni, dunia ni pencarian dia di dunia. Kita sebagai sebagai orang yang membimbing, dia tak perlu nak fikir upah, nak fikirkan kedudukan. Allah Subhanahu Wa Taala pun beritahu, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang tak minta upah. Ini gila dia menuntut ni untuk dunia, untuk cari kedudukan, untuk cari harta, untuk cari nama. Dan dia buat pula tu. Ada dia buat. Jadi ini dia katakan bila siksaan dia, hati dia dah mati. Apabila ini satu siksaan kepada ulama. Hukuman, ukubah siksaan pada ulama iaitu dengan mati hatinya. Dan kenapa hati ulama ni boleh mati, orang alim ni mati? Kerana talabud dunia bi'amalil akhirah. Dia menuntut dunia dengan perbuatan akhirat. Dia mengajar terangkan apa, ini semua amalan akhirat. Tapi tujuannya untuk mencari populariti. Tujuan ini mencari nama. Dia bikin maulud. Itu amalan akhirat juga. Kita ingat Nabi bikin haflah, bikin maulud. Apa tujuan dia bikin maulud? Ini amalan-amalan akhirat bukan? Ini selawat atas Nabi. Bikin hul. Apa tujuan? Ini bukan, ini amalan akhirat. Tapi kalau tujuannya itu untuk dunia, inilah dikatakan talabud dunia bi'amalil akhirah. Kalau dia orang alim, dia ulama su. Apatah lagi, zaman sekarang ni orang jahil pula bikin. Bukan jahil lah, orang tak alim pun bikin juga untuk cari nama. Dan mereka inilah yang bakal dapat disiksa oleh Allah
yang paling perit sekali, lebih dahsyat daripada siksaan orang-orang musyrik. Hadha huwa talabud dunya bi'amalil akhirah. Nah, ada apa pertanyaan? Jadi bagi orang awam tu nak menilai seorang ulama tu, orang awam tak tahu mana ulama usul, mana ulama akhirat. Nah. Jadi macam mana orang awam, macam orang kebiasaan nak menilai? Nah, kita bila awak nak menilaikan, awak belajarlah. Itu yang perlu kita belajar. Menuntut ilmu ni fardu kan. Kita belajar. Sebab itu kita dah cakap masa ente tak ada dahulu, bahawa kita dah cakap Al-Khalil bin Ahmad mengatakan bahawa manusia ini terbagi pada 4. Ente terserah ente nak masuk dalam golongan mana. Satu orang yadri wa la yadri annahu rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fatlubuh. Maknanya satu orang itu dia mengetahui dan dia tahu bahawa dia mengetahui, maka dia orang alim, pergilah jumpa dia, menuntut daripada dia. Satu orang lagi dia mengetahui tapi dia tak tahu bahawa dia mengetahui. Ini orang yang sedang naim, tengah tidur atau mughaffal antara lalai. Bangunkan dia, ingatkan dia, jagakan dia. Dan satu lagi orang yang tidak mengetahui tapi dia tahu dia tidak mengetahui. Maka ini orang jahil, maka ajarkan dia. Jadi orang ini, jadi kalau ente rasa ente orang awam, ente termasuk dalam golongan ini, ente tahu bahawa ente tak tahu ente tak tahu, tapi ente tahu bahawa ente tak tahu. Jadi sebab ente tak tahu nak bezakan mana satu yang tempat banyak. Jadi belajarlah, pergi belajar. Yang dahsyat, kalau ente tak belajar, takut ente akan jadi dalam golongan yang keempat, iaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang itu tidak tahu dan dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Maka itu jauhkan diri pada dia. Semua dengan belajar. Bukan dengan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu tak datang. Kemudian bila belajar perlu dengan sabar. Bukan hari ini belajar, besok nak jadi ulama. Ini ilmu ini la yashba' minhul ulama. Orang ulama tak kenyang, lagi selam lagi dalam. Ini baru belajar dalam satu hari sudah jadi apa? Habib. Dah jadi kiai. Bukan kita nak tegur pasal pakaian, pakailah. Kita nak pakai cara India ke cara Bengali ke, kita suka. Sarban-sarban tu kebanyakan cara India. Sahal-sahal ni cari India. Kita belajar sarung-sarung dari India. Indonesia belajar dari India. Kita songkok Melayu yang hitam pun dari India. Itu pakaian tak jadi masalah. Tetapi dia buatkan supaya nak menipu orang, supaya dia macam orang alim, macam Habib-Habib. Baru belajar satu langkah, jurus pun belum masuk, baru bunga saja sudah hon kereta pun dia menepis. Atau kalau belajar silat. Ini sekarang banyak. Yang banyak sekarang bukan ulama yang ya'malun al-akhirah yatlubuna ad-dunya bi'amal al-akhirah. Bukan sekarang yang bukan banyak ulama-ulama yang menuntut ilmu, yang menuntut dunia, mencari dunia dengan perbuatan akhirat. Malah orang juhala pun banyak. Sudah banyak sekarang. Di Malaysia, di Indonesia, di negeri Arab, di mana-mana sudah banyak. Orang pretend diri dia macam orang alim. Orang buatkan diri untuk mencarikan dunia, menipu. Sekarang lebih dahsyat lagi. Kalau dulu yang Imam Ghazali tegur ini, yang Imam Ghazali terangkan sini tentang ulama-ulama yang dikatakan ulama su', sekarang juhala su' lebih dahsyat lagi. Berada juga. Dia pretend macam ulama. Dia pakai sarban, pakai sahal, bubu, janggut, bubu macam ini. Itu kebanyakan ulama-ulama tempat kita pakai begitu. Dia bergaya, betul menipu orang. Bikinlah majlis-majlis untuk mencari nama. Itu pasal nak beritahu, beri amaran teman orang. Bikin majlis-majlis. Kita tanya, kenapa engkau bikin majlis ini? Dia tak terjawab. Sebab tujuannya untuk mencari nama, supaya disanjung oleh orang. Inilah aljah, kedudukan. Inilah orang-orang ini yang akan dapat siksaan lebih dahsyat daripada orang-orang musyrik. A'udzubillahi min dzalik. Itu amal akhirat kan.
Ente bertahlil apa? Amalan apa? Amalan akhirat. Ente bermaulud, amalan apa? Amalan akhirat. Ente buat tahlil, ente buat hul, untuk apa? Untuk cari nama. Ini Syatri sudah tak ada nama lagi. Dulu pernah orang gelar Baitul Alim, sekarang tak ada nama. Kita bikin supaya orang tak ada nama, orang hormat. Orang-orang jahil-jahil macam ente cakap tadi tu, orang awam pun beri hormat. Maka dialah yang bakal mendapat siksaan. Atau ente organize sesuatu sesuatu yang bentuk amalan akhirat. Tujuan ente untuk dunia. Kalau tujuan untuk akhirat tak apa. Tapi boleh nampak walaupun tujuan benda tu dalam hati, al-zahir yadullu 'ala al-batin. Kerana benda yang zahir tu menunjukkan pada yang batin. Kadang-kadang kita jadi question. Ente pernah tanyakan kepada anak kan, bagi apa pasal apa hukum kita bikin hall Siti Khadijah? Anak bilang kenapa tak bikin Siti Hawa sekali? Anak tanya kenapa dia buat? Dia tak jawab. Apa pasal ente buat ini untuk hall Siti Khadijah? Anak nak tahu apa sebab. Cuba bawakan dalil ke atau alasan-alasan. Itu kita nak tahu. Itu kita dah cakap. Diorang masukkan YouTube, anak punya cakapan tu, jawapan tu. Tak terjawab. Jadi kalau ada orang menuduh, orang tu kalau kita bilang buruk sangka. Sebenarnya bukan buruk. Kalau orang menuduh ente ini buat perbuatan akhirat, tujuan dunia, ente lah yang bakal diseksa lebih dahsyat daripada musyrikin. Sebab ente buat itu tujuannya nak cari nama. Orang tak kenal siapa, Syekh Nurdin Al-Banjari. Kita tahulah ente orang Banjar, tapi taruh Al-Banjari. Patutnya ente tulis Al-Banjari, Al-Saghafuri, Wal-Johri. Pasal ente tinggal kat Johor. Jadi orang anggap benda-benda kecil. Jadi kadang-kadang mereka fikirkan ini Habib ni kenapa Habib marah? Bukan marah, kita nak selamatkan orang. Yang kita ajar ni Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Imam Ghazali susun ini apabila dah orang tinggalkan, orang dah jahil, orang jauh, nak hidupkan semula. Dan kita nak selamatkan. Jadi kita tanya, dia jemput Habib, kita nak bikin hall Siti Khadijah. Anak tanya, Khadijah mana? Saya bilang Siti Khadijah lah isteri Rasulullah. Aku fikir nenek engkau. Siti Khadijah binti Khuwailid. Anak bilang subhanallah wa khairun nisa'il alamin. Yang tahlil ni apa benda? Tahlil ni Habib, kita berzikir, kemudian kita mohon pada Allah. Kalau zikir kita tu ada pahala, bacaan Quran kita ada pahala, kita nak sedekahkan. Anak bilang kalau engkau nak sedekah, kalau engkau duit engkau hanya ada RM1, yang orang nak ada sedekah tu ada RM1,000. Siapa yang harus sedekah pada siapa? Ada tanya segitu, cara bergurau lah. Yang pelik pula Siti Khadijah pula, Sayyidina Khadijah kau buat. Yang mak engkau, nenek engkau dah bikin belum. Yang kau sendiri ni patut ditahlilkan. Aku tengok. Itu dah marah. Habib ni apalah kita cakap kita bukan marah tahlil, kita bukan marah bikin hall, kita marah di sebalik itu tujuan yang merapik. Anda takut sama ada orang ini mencari dunia dengan perbuatan akhirat, atau orang ini ada penyakit psikiatris. Itu saja anda takut. Nak selamatkan. Sebab itu kita tanya kenapa dia adakan. Anda pun pernah tanya orang-orang lain yang macam-macam Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Syatri, Al-Jofri, Al-Attas, semua pernah tanya, kamu bikin ni untuk untuk apa? Kenapa kamu buat? Jemput kami ni semua, kita dah lain apa pasal kamu jemput kami? Dan orang-orang tu tak ada langsung. Kenapa kamu jemput kalau untuk datuk nenek kamu? Kalau kamu fikirkan dia satu orang ulama yang terkenal, wali Allah apa, kalau nak kita, orang dah lupakan dia. Tetapi kalau pada Habib Abdurrahman, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas atau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, mana lebih hebat? Kenapa kamu tak bikin Imam Syafi'i?
Kalau kamu fikir Imam Syafi'i, nak bikinkan Imam Syafi'i, kenapa kamu tak bikin dengan guru dia pula? Imam Malik, Imam Waqi', Sufyan. Kalau fikirkan itu, kenapa tak buat lagi atas lagi? Lama-lama sampai pada Rasul. Dari Habib ni macam mana ni lah. Bukan lagi. Maksud anak, kau nak baca tahlil, nak doakan, sila doakan. Ini kau bikin, spend a lot of money. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan kepada kita daripada mana duit kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Takkan tak tahu itu hadis? Yang ente belanjakan ni betul ataupun tidak? Kemudian ente ada RM1. Aku ada RM1, baru dapat RM1, nak sedekah pada orang lah. Ambil 10 sen, 20 sen, apa kata orang Kedah, sekupang, 2 kupang. Dia hadiah pada siapa? Pada orang tycoon. Bukan billionaire lagi, tycoon dia bagi hadiah. Orang tycoon ni 10 sen, 20 sen. Itu yang apa maksud? Kadang-kadang anak tegurkan itu. Ini semua. Jadi akhirnya dia membuka pintu kepada orang untuk menuduh dia bahawa dia perbuatan dia adalah perbuatan akhirat, tetapi tujuan duniawi. Inilah yang dimaksudkan dengan talabud dunya bi'amalil akhirah. Kalau orang talabud dunya bi'amalil akhirah, kalau dia dari golongan ulama, dia kata ulama su', dan dia akan diseksa lebih dahsyat daripada orang musyrik. Inilah yang dimaksudkan oleh Al-Hasan Zainal Hasan, mengatakan uqubatul ulama mautul qalb, wa mautul qalbi talabud dunya bi'amalil akhirah. Siksaan ke atas ulama dengan matinya hati ulama itu. Dan ulama itu mati hati mereka disebabkan gila kepada dunia, mencari dunia dengan perbuatan akhirat. Ada apa-apa soalan? Naam ya Habib. Contoh tadi kita dah buat, macam dia mengajar. Mengajar bukan betul-betul untuk mengembangkan agama. Kita mengajar supaya ada di sebalik itu untuk mencari kenama. Dan kita dah buat sebuah hadis kan. Ada 3 golongan orang dia menghumbankan ke neraka. Salah satu di antaranya ulama, satu orang alim, kerjanya mengembangkan agama, mengajar, terangkan, tetapi di dalam hatinya ada khaldar mengatakan supaya ada sedikit, supaya orang mengatakan bahawa dia itu orang alim. Itu kan untuk dunia kan? Maka dihumbankan ke neraka. Satu orang lagi, ini perbuatan amal akhirat. Satu orang lagi yang mati syahid, dihumbankan ke neraka. Kerana di dalam hatinya ada satu perasaan supaya orang mengatakan dia seorang pahlawan. Berhidupnya hanya dengan berjuang dan akhirnya terkorban di jalan Allah dalam bentuk. Itu adalah hadis Rasul, bukan kita cakap, Rasulullah yang bersabda. Dan satu lagi orang yang dermawan, mengorbankan harta ke jalan Allah. Kerana di hatinya ada sedikit supaya orang mengatakan dia seorang dermawan, maka dia humbankan neraka. Itu sedikit. Bagaimana pula kalau dia buat ini amalan-amalan ini semata-mata untuk dunia, lagi dahsyat lagi. Itu salah satu contoh dia lah. Dia mengajar, dia apa, untuk cari nama. Apa saja perbuatan-perbuatan akhirat. Dia berzikir-zikir. Berzikir-zikir itu kan perbuatan akhirat. Kita berzikir apa? Mencari pahala, bukan? Untuk mendapat pahala daripada Allah, supaya mendapat rahmat daripada Allah. Kita sembahyang tu bukan buatan akhirat ke? Tetapi ada orang sembahyang, dia humbankan ke neraka. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Fawailun, maka veli jahannam, wadi jahannam bagi mereka yang sembahyang yang riak. Sembahyang perbuatan akhirat, riak nak cari nama dunia. Maka di mana dihumbankan? Orang Melayu bilang neraka wel. Neraka wel lah. Betul tak? Anda tak tahu. Wel maknanya wadi. Wadi jahannam. Dalam jahannam ni, dalam neraka ni ada valley. Kat situ dia hentam. Mana bawah sekali.
Jelas Abdullah. Apa saja amalan akhirat kalau untuk apa ni kepentingan dunia ni bukan hanya cari duit saja. Dua, cari duit, cari harta, cari nama, cari kedudukan, cari dipuji. Orang pandang, orang pandang alim. Aku pakai sarban. Kadang-kadang yang jahil pun pakai sarban. Tak kisahlah kalau dia pakai sarban semata-mata nak sunnah untuk mengikut ulama, tak jadi salah. Itu bagus. Tapi dia pakai sarban supaya orang datang hormat. Itu dikatakan amal al-akhirah bid dunia. Talab bid dunia. Simpan janggut. Kenapa simpan janggut? Kerana Rasulullah mengatakan a'ful liha wa qassus syawari. Peliharalah janggut dan gunting misai. Sebab itu mukhalif untuk kamu berlainan dengan Yahudi dan Nasara. Tapi kalau dia simpan janggut supaya dia gerak, aku ni Habib, aku ni Kiai, aku ni Ustaz, ini nak cari nama nak kedudukan supaya orang salam, cium tangan. Dia tanya musuh, kenapa dia simpan janggut? Dia simpan kerana dia ikut sunnah. Dia tak cari nama. Tak ada orang nak cium pasal janggut dia. Ada orang nak cium ente pasal janggut ente? Tak ada kan? Dia simpan, tak apa. Atau dia ambil sarban, dia lilit, bikin, ini sunnah. Dia tengok ulama-ulama bikin. Macam kita inaikan janggut kita kerana mengikut ulama, fahadha sunnah. Tapi jangan kita buat perbuatan-perbuatan itu untuk tujuan dunia. Maka itu dikatakan talabud dunia bi'amalil akhirah. Maka kita akan disiksa lebih dahsyat daripada orang-orang musyrik. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Sesungguhnya yang paling dahsyat siksaan pada hari kiamat iaitu orang alim yang Allah tak memberi manfaat akan ilmu dia tu. Tafadhal ya Habib. Ada apa-apa soalan lagi? Tafadhal. Berkata Umar radhiyallahu anhu, apabila engkau melihat orang yang berilmu mencintai dunia, maka curigalah dia terhadap agamanya. Kerana tiap-tiap orang mencintai sesuatu, ia akan berkecimpung pada yang dicintainya itu. Mana hati-hati? Hati-hati. Orang dalam bahasa Arab, qala Umar radhiyallahu an, idza ra'aitumul 'alima muhibban lid-dunya fattahimuhu 'ala dinikum, fa inna kulla muhibbin yakhudu fi ma ahab. Apabila kamu melihat seorang alim yang cinta kepada dunia, maka kamu tuduhlah, tuhmahlah, hati-hatilah ke atas agama kamu. Don't trust him. Bertuhmahlah, berbahaya untuk agama kamu. Kerana apa? Fa inna kulla muhibbin yakhudhu fi ma, orang yang cinta itu dia akan berkecimpung pada benda yang dia cinta. Kalau kita cinta seorang, kita always sebut. Kalau kita cinta pada dunia, kita akan berkecimpung. Dan orang ini tak boleh dipercaya. Dia bukan untuk akhirat. Maka hati-hati kalau orang alim begitu. Macam kita dah bercakap yang yang kemarin kan. Kemarin kita dah bercakap belum? Oh, belum lagi, belum sampai. Sekejap lagi akan sampai. Teruskan ya Sayyid. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah, aku telah membaca dalam beberapa kitab lama bahawa Allah Ta'ala berfirman bahawa yang paling mudah aku perbuat dengan orang yang berilmu apabila ia mencintai dunia ialah aku keluarkan dari hatinya kelazatan bermunajah denganku. Seorang laki-laki menulis surat kepada saudaranya yang berbunyi, engkau telah diberikan ilmu, maka janganlah engkau padamkan nur ilmu itu dengan kegelapan dosa. Nanti engkau kekal dalam kegelapan pada hari berjalan segala ahli ilmu dalam sinar ilmunya. Jelas tak? Dosa ni cinta dunia. Termasuklah gila pada dunia. Berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi radhiyallahu an kepada para ahli ilmu duniawi, hai segala ahli ilmu, istanamu seperti istana Kaisar Romawi, rumahmu seperti rumah Raja Kisra Parsi, pakaianmu seperti pakaian golongan Zahiriyah, sepatumu seperti sepatu Jalut, kenderaanmu seperti kenderaan Qarun, tempat makanmu seperti tempat makan Fir'aun, perbuatanmu seperti perbuatan orang jahiliyah, dan mazhabmu seperti mazhab setan. Maka di manakah syariat Muhammad itu?
Bahasa Arabnya lagi sedap. Yaqulu apa ni اسمه يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول لعلماء الدنيا يا أصحاب العلم قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية وأثوابكم إيش قال هنا؟ ظاهرية ها؟ وأخفافكم جالوتية. وأثوابكم إيش هو؟ ظاهرية ولا ظاهرية؟ أثواب ظاهرية. نعم. أثواب ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية ومآتمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأين الشريعة المحمدية. Wahai, maka berkata kepada ulama umat dunia, wahai para ulama, kamu punya istana istana Kaisar. Kaisar tu Raja Rum dulu. Dan rumah-rumah kamu rumah Kisra, Raja Parsi. Pakaian kamu seperti Abdullah bin Zahir bin Husain, seorang menteri yang pakaian dia hebat. Abdullah bin Zahir bin Husain, pakaian dia sentiasa mahal baju. Kasut kamu seperti Jalut. Seperti kasut Jalut. Kasut Jalut ni kan, kalau Jalut dalam Quran dia sebut tu kasut dia teruk permata, mana mahal-mahal lah. Wa marakibukum qaruniyah, kamu punya kenderaan macam Qarun. Kan kamu dengar cerita Qarun yang kaya raya dulu, kenderaan dia begitu hebat. Wa awanikum fir'auniyah, kamu punya pinggan mangkuk macam pinggan mangkuk Fir'aun. Wa ma'atimukum jahiliyah, kamu punya majlis ni, kamu punya jamuan-jamuan macam apa ni jahiliyah, hebat-hebat. Dan madhahibukum syaitaniyah, maka madhab-madhab kamu seperti madhab-madhab syaitan. Fa aina syariatul Muhammadiyah, di mana ke syariat Muhammadiyah? Kamu punya bentuk ni tak ada bentuk syariat Muhammadiyah. Nabi tak macam itu. Nabi hidup sederhana. Pakaian Nabi tak begitu Macam mana yang kamu katakan kamu ikut syariat Muhammadiyah? Nabi orangnya iqna. Orang yang zuhud, dia mencukupi dengan rasa qanaah, berpuas hati dengan apa yang dia ada, dengan berqalil, dengan sedikit. Kamu tidak, ulama tapi carinya mau kereta besar-besar, mau rumah hebat-hebat. Itu bukan kerja, bukan tempat-tempat ulama. Itu yang dimaksudkan. Kemudian dia bilang, فقال الشاعر وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب. Pengembala kambing, orang bila ada kambing, dia mengembala kambing, dia memelihara kambing ini daripada serangan serigala. Bagaimana dia bilang si pengembala ini nak jaga kambing ini kalau dia juga pengembala serigala? Adalah. Kemudian waqala akhar, ya ma'syaral qurra ya milhal balad ma yuslihul milhu idhal milhu fasad. Wahai para ulama, kamu garam negara. Bagaimana garam tu nak memelihara kebaikan makanan ke apa-apa kalau garam tu sendiri rosak? Ikan awak kalau taruh garam boleh pelihara ikan, tapi kalau garam tu dah rosak, tak pelihara macam mana? Itulah ibarat seperti ulama, kalau ulama sudah rosak. Nah, qurra itu maknanya pembaca juga, dan qurra itu juga maknanya ulama. Yang dimaksudkan di sini ulama. Yang dimaksudkan al-muradu bil qurra sini ulama, kerana ulama-ulama dia membaca menjadi qurra. Dan Imam Syafi'i menganggap bahawa macam umpama hadis Rasulullah mengatakan, kalau kita sibuk siapa nak harus jadi imam, kita ramai lebih pada seorang, ya ummul qaumu aqra'uhum. Imam Syafi'i maksud kata aqra'uhum di sini afqahuhum, yang lebih faqih, lebih alim. Nanti bacakan, tadi nanti belum baca lagi. Teruskan, bacakan itu. Saya bilang. Naam. Berkata seorang penyair, pengembala domba menjaga dari serigala, maka bagaimana pula
apabila pengembala itu sendiri serigala. Berkata penyair lain, wahai para pembaca, wahai garam negeri, tidaklah garam dapat membuat perbaikan apabila garam itu sendiri busuk. Ditanyakan kepada setengah arifin, orang yang mempunyai ma'rifah kepada Allah Ta'ala, adakah Tuan berpendapat bahawa orang yang meletakkan pekerjaan maksiat menjadi kecintaannya tidak mengenal Allah? Menjawab arifin itu, tidak ragu aku bahawa orang yang memilih dunia dari akhirat adalah tidak mengenal Allah Ta'ala. Selain dari itu, amat banyak lagi kata-kata hikmah tentang itu. Janganlah anda menyangka bahawa meninggalkan harta kekayaan saja sudah mencukupi untuk menghubungkan diri dengan ulama akhirat, sebab mencari kemegahan itu lebih lagi membawa kemelaratan dari harta. Faham tu? Jangan kita sangka bahawa bila katakan kalau kita tinggalkan harta dunia, kita sudah menjadi ulama akhirat. Tapi katanya mencari nama, mencari kedudukan lebih dahsyat daripada mencari harta. Buruknya, ada orang dia tak mau harta, tapi nama dia dah, kedudukan dia dah. Kadang-kadang kedudukan dia, dia suruh-suruh lagi, dia pasang-pasang orang lagi. Dia cari-cari lagi. Kalau nak salam kadang-kadang dia ulur lagi, tak cukup ini dia kasih sebelah sini lagi. Kalau orang akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah lakukan? Sayyidina Ali mengeluh. Sayyidina Ali bukan saja cousin Rasulullah, dia menantu Rasulullah, pengikut Rasulullah. Katanya aku tak pernah dapat pulang nak salam pada Rasulullah. Rasulullah lalu mendahului. Begitu tawaduk. Sekarang tidak. Baru belajar kat Roha saja, balik sudah jalan lain. Sarban benda besar. Salam. Fadal. Ini. Itu aja. Nak cari kedudukan. Jadi jangan kita ingat bahawa bila ada orang tu dia tak mau kata kewangan, harta dunia, bukan berarti dia sudah jadi ulama akhirat. Tapi dia cari kedudukan, dia cari kepujian, dia cari populariti. Dan dikatakan di sini bahawa fa innal jah adhar minal mal. Cari kedudukan lebih mudarat, lebih bahaya, lebih serius daripada cari harta. Naam. Walidha qala Bishr. Dari itu berkata Bishr, berbicara dengan kami salah satu dari pintu dunia. Maka apabila aku mendengar orang mengatakan, berbicaralah dengan kami, maka sebenarnya ia mengatakan, berilah kelapangan kepadaku. Tuan tak baca, ini sebenarnya dia terjemahkan dalam bahasa Arab word by word. Walidhalika qala Bishr haddathana bab min abwabid dunya. Fa idza sami'ta ar-rajula yaqul haddathana fa inna ma yaqul awsi'u li. Wadafana Bishr bin Harith bid'ata ashar ma baina. Itu teruskan baca tu. Ini sambungannya belum habis. Bishr bin Harith menanamkan lebih 10 buah buku di antara peti buku dan peti tempat simpanan tamar. Ini koma kering. Dia mengatakan, saya ingin berbicara. Jikalau hilanglah keinginanku berbicara, maka aku berbicara. Maksudnya apabila satu orang itu, sebab itu Bishr mengatakan, apabila satu orang mengatakan aku mau bercakap, haddathana ni meriwayat, telah menceritakan kepada kami guru kami gini. Maknanya orang nak ke depan, nak always he like to be sadr, ke depan, nak tunjukkan diri ke depan. Nak mengajar ke atau nak apa, sedangkan dia tak layak. Bukan dia tu, nak ke depan. Orang nak ke depan. Kadang-kadang dia buat sesuatu majlis untuk tujuan nak ke depan, maka itulah orang dibilang babun min abwabid dunia. Kalau mengatakan orang cakap begitu, inilah orang nak gilakan dunia. Justru itu maka Bishr ini buku dia bakar. Dia bilang, sampai dia mengatakan, apabila aku datang selera, aku datang rasa nak meriwayatkan ataupun nak bercakap, maka aku tak mau bercakap. Apabila tidak ada perasaan aku untuk, tak ada desire aku, tak ada rasa untuk aku bercakap, baru aku nak bercakap. Maksudnya apa? Dia nak takut cari nama, dia nak ke depan. Always dia tidak layak untuk ke depan. Dia rasa ke depan. Dia organize satu majlis, aku dah depan. Dia sebagai leader. Masuk lagi dalam suara.
Masuk dari dalam magazin. Oh, pemimpin itu, pemimpin ini, pemimpin itu. Nak ke depan. Inilah dia kata hada min abwabid dunia. Sekarang dah banyak. Tapi ini perbuatan bukan perbuatan ulama, perbuatan jahil. Orang jahil sekarang ni banyak. Dia jahil nak jadi habib. Dia jahil diorganize itu, organize ini, yang bentuk keagamaan. Ini dia katakan, Bishir mengatakan bahawa dia min abwabid dunia. Itu ingat kamu bila kamu nak organize sesuatu, jaga baik. Ingat apa tujuan kamu untuk kamu ke depan. Ada khatar. Ini dah banyak orang berlakukan macam-macam cara. Dari Singapura, di Johor, di Kuala Lumpur, tak gitu. Kadang-kadang sedap juga. Nak adakan maulud. Why? Nak adakan maulud. Tak salah mengingat apa ni Rasulullah, membaca sejarah. Yang tapi sampai awak buat ini majlis untuk apa? Awak sendiri tak boleh mengingat Rasulullah. Awak sendiri tak boleh berselawat. Rupanya, tidak, kita nak menolong orang-orang. Okey. Kita nak kumpul supaya beri peluang orang-orang. Okey. Begitu juga. Kita bikin satu majlis. Ada orang dia bikin sampai majlis qiyamul lail. Sedangkan qiyamul lail patut sendiri. Berzikir patutnya sendiri-sendiri. Kita tidak harus membuat satu kebajikan yang orang tampak. Sepatutnya kita akan mendapat perlindungan di hari yang tiada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang membuat kebajikan dan disembunyikan sehingga tangan kanan dia belanja, tangan kiri pun tak tahu. Mana sampai begitu? Ini kita tidak, kita buat qiyamul lail kan sendiri-sendiri, organize. Okeylah. Kalau dia tujuan nak training orang, mengajar, bagus. Kita sam'an wa ta'ah, setuju. Nak mengajar orang. Sebab anak pernah ditawarkan dia oleh satu orang, sama-sama tujuannya kita dapat nama, kata dia. Inilah yang bahaya ni. Dia buat majlis-majlis, bawa acara-acara, kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Itulah yang kita nak tanya. Kenapa mereka ingat di Johor bila nak tanya orang meradang? Kenapa kamu bikin Asmaul Husna di Johor untuk anak cousin? Kenapa ini? Apa tujuan kamu? Dia tak jawab, dia lari. Kita sebenarnya nak selamatkan. Kalau betul-betul dia buat untuk kebajikan, untuk akhirat, tidak ada tujuan dunia, Masya Allah, bagus. Kalau tidak, maka orang ini akan disiksa lebih dahsyat daripada orang-orang musyrik. Itu, tapi tak mau jawab. Kenapa? Bukan anak yang bertanya ni, yang menceritakan ini ialah para imam dahulu, dan ambil daripada hadis dan daripada ayat Quran. Talabud dunya bi'amalil akhirah. Menuntut dunia dengan perbuatan akhirat. Ini serius ke tidak? Jadi kalau kita main serkap jarang, betapa banyaknya tau yang akan orang-orang diseksa ni sebelum orang penyembah berhala ni. Akhir-akhir ini. Kemarin kita dah bercakap tentang orang yang menjual dunia, menjual akhirat dengan dunia. Ajibtu limubta'id dhalalati bil huda wa man yashtari dunyahu bid-dini a'jabu. Aku kagum dengan orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Dan orang yang membeli dunia dengan agama lebih pelik lagi. Tapi yang pelik daripada kedua-duanya tu, wa a'jabu min hazaini man ba'a dinahu bidunya siwa fa wa min daini a'jabu. Yang lebih pelik lagi, orang yang menjual agama dia tu dengan dunia dia. Dia menjual akhiratnya dengan dunia dia. Kita dah tengok orang beli saja, ini kita dah pelik. Ini orang jual. Dia sudah ada berlian, dia jual berlian dia ambil kaca. Itu yang lebih pelik lagi tu. Fi soal, ada apa-apa soalan?
Nah, Abang Subhan. Kalau takut berbicara tentang lainnya, apabila ingin untuk berbicara, maka diamlah. Apabila tidak ingin, maka berbicaralah. Itulah yang tadi kita terangkan tadi. Maknanya dia begitu dia takut, dah dia terangkan tadi, dia begitu dia takut, dia bila nak bercakap itu kerana godaan nafsu dia. Dia nak bercakap untuk kepentingan apa ni, godaan nafsu dia. Jadi bila dia rasa begitu ini godaan nafsu, dia tak mau bercakap. Kalau dia tak rasa begitu, baru dia bercakap. Makna, atau kita dah terangkan cara yang lain tadi juga. Ada orang dia tak jadi ustaz, nak jadi alim, nak jadi habib, nak jadi kiai. Sedangkan ini passion ni belajar tau. Sampai dia buang dia punya buku. Dia takut dia bercakap. Ente tahu Imam Ghazali, dia takut jadi ghurur, babe. Imam Ghazali pernah duduk di Jami' Al-Umawi. Jami' Al-Umawi, dia Imam Ghazali daripada Russia, dia pergi ke Syam. Satu kali dekat halaqah orang belajar, dia pun ada kat ujung masjid sambil dengarlah orang mengajar. Dia orang alim tapi pendengar. Sebab majlis ta'lim, orang tu mengatakan qala Al-Ghazali, berkata Ghazali, Imam Ghazali dapat dengar, terus dia cabut terus balik. Baru pindah terus ke Russia. Kerana takut ghurur. Padahal dia orang alim. Takut ini. Sekarang orang tu jahil lagi, dia tunjuk lagi diri dia. Dia jahil, dia bikin diri dia alim. Dia baru belajar 1 campur 1, 2, dia pergi belajar mengajar algebra. Tak betul? Ada tak? Awak pernah nampak semua? Bukan tak pernah nampak. Faham tu maksud dia, teman? Jadi dia begitu, dia berlaku takut itu lah. Jadi kalau orang mengatakan haddatsana, orang nak jadi itu sangat lah, pergi ke depan sangat ni lah. Itu orang-orang tu. Kita sebagai orang mukmin, kita harus tawadhu'. Tawadhu' apa maksudnya? Kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi makani. Orang alim ada tempatnya, orang besar ada tempatnya, orang tua ada tempatnya, kanak-kanak ada tempatnya. Dia jahil, dia letak diri di tempat orang alim. Dia rakyat, dia duduk tempat raja. Pergi dalam majlis, ada pentah untuk raja, dia pergi naik. Ataupun dia pergi majlis kahwin, ada pelamin, dia pergi duduk kata pelamin. Sedangkan dia jemputan, pengantin pun datang, tak ada tempat nak duduk. Sudah orang tu dah duduk, Usman Haddad dah duduk kata pelamin, dia jemputan. Yang itu boleh tak? Kalau happen kat rumah ente, apa ente bikin? Katalah anak ente nak kahwin, ente jemput, tiba-tiba datanglah Amir Yusuf. Amir Yusuf ada dua ni datang, dua ni pergi duduk atas pelamin. Siap lagi anak ente nak keluar, pengantin nak bersanding. Apa ente bikin Amir Yusuf? Oi, Al-Haddad, aku tanya. Pengantin hantar meja lain. Amir Yusuf, dia berdegil juga, tak mau bergerak. Apa yang dia bikin? Dua-dua tak nak. Amir Yusuf bilang, aku pakai kaki palsu tau. Aku tak mau bergerak. Yang lagi satu tak mau bilang, aku dah tak taruh, aku pergi bersih, nak berminyak tu. Apa yang dia nak bikin? Panggil orang angkat. Tapi kalau orang jahil, begitulah ibarat orang yang bukan alim pergi duduk tempat ulama. Dia bukan ustaz, dia pergi duduk tempat ustaz. Apa saya ente diamkan? Jawapannya got nothing to do with me. Aku tak ambil berat dalam soal itu. Hanya orang semua diamkan. Itu bukan Imam Ghazali bikin contoh. Itu Syatri bikin contoh lah. Pasal Imam Ghazali tak cakap pasal pelamin. Tak ada nak sebut Amir Yusuf ni semua. Kedarah apa nak sebut dengan dua-dua Amir Yusuf ni. Dua-dua pula ada kencing manis. Dia buat atas Amir Yusuf ni, aku tak nak makan. Buat apa nak duduk kat meja pengantin? Aku bawa bekal, mak bini aku siapkan tau, kata dia. Siap lagi kita tengok dekat Roha, dia akan keluarkan apa bekalan yang isteri dia suruh. Tapi dia tak makan.
Profesor yang makan. Dia bawa balik kosong, isteri bilang, Masya Allah, suamiku, Masya Allah, taat. Makan, nak jaga kencing manis. Nah, ada apa-apa soalan? Pasal apa anak yang panjangkan jawapan pada dia? Dia tak dengar apa jawab tadi. Ini dalam gulungan apa? Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seorang itu dia tahu tapi dia tak tahu bahawa dia tahu. Adalah orang yang naim, yang sedang tidur atau mughafal, maka bangunkan dia. Sebelum minta soal, anda dah terangkan jawapan. Orang dah tanya. Jadi nak dapatkan yang kedua tu apabila tidak ingin. Yalah, itulah yang kita terangkan tadi. Dua sekali kita dengar haddatsana menceritakan kami, apabila aku tidak ada keinginan untuk meriwayatkan atau menerangkan atau bercakap, berbicara, maka baru aku mau berbicara. Kalau ada keinginan, mana syahwat dia, keinginan masuk yang kita bawa situ. Sebab itu anda baca Arabnya dahulu, kemudian terjemah. Walau dhahabat anni syahwatul hadis la haddatsu. Kalau telah pergi daripada aku syahwat berbicara, perasaan mau berbicara, mau bercakap, itu syahwat maknanya desakan daripada godaan daripada syahwat kita, desire kita. Maka baru aku berbicara. Kalau aku datang perasaan mau seronok, mau ke depan, maka aku tak mau. Ni panjang lagi, Bib. Tak habis ni, Bib. Banyak lagi. Baguslah. Pasal apa yang buat macam-macam ini banyak sangat. Kita tahu saja. Ada apa-apa soalan? Dia bilang banyak sangat, panjang sangat. Orang yang buat macam ini banyak sangat. Ada apa persoalan? Ketawa ni apa ni Nurdin? Dia tahu. Jangan he one of them. Wallahu a'lam. Dia nak marah-marah lah. Dia kalau marah lain. Dia kalau marah minggu depan dia datang, dia bawa karipap untuk anak. Ni kita dah baca apa Aisyah radhiyallahu anha punya riwayat. Al-an qara'na hadha mimma ma yaqul man asabahu wajah fi 'aini. Muhammad bin Hatib. Qala Muhammad bin Hatib. Ya? Sahabat Muhammad bin Hatib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Hatib wa yurqal mahruq biqaulihi sallallahu alaihi wasallam adhibil ba's rabban nas isfi anta syafi la syafi illa anta. Untuk diruqyahkan, kepada dibacakan kepada orang yang terbakar dengan kata-kata Rasulullah SAW, adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syafi illa anta. Ini macam yang kemarin juga. Wa dzakara Abu Nadhr Asy-Syajari fil Inaba an hadhihi ar-ruqyah wa annaha tanfa' min al-baras wal judam wal humma wan nafs wal 'ain wa hiya a'udzu bi kalimatillahi tammah. Ini makna kita baca ini, ya ruqyah yang akan dibacakan ini, dia adalah memberi manfaat. Selain daripada yang kita belajar minggu lalu, dia juga memberikan faedah untuk penyakit-penyakit seperti penyakit-penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit demam, penyakit jiwa, penyakit mata. Apa bacaannya? A'udzu bikalimatillahi tammah wa asma'ihi kulliha 'ammah min syarri samah wal lamah wa min syarri kulli ainin lamah wa min syarri hasidin idha hasad wa min syarri walidin wa ma walad. Nak ulang dah okey kan?
Barang siapa yang baca ini, maka ada 33 malaikat akan datang. Ini secara ruqyah lah. Faslun خذوا تربة أرضكم يجعل الملائكة خذوا تربة أرضكم فامسحوا بها رقية محمد. هذا رقية صلى الله عليه وسلم. لما جاء هذا قال خذوا تربة أرضكم هذا. ini kita ما علاقة لنا بهذا؟ ما علاقة بقراءتنا، لا، هذا إعلام لنا. شر السامة ومن السامة الموت. شر والد وما ولد. من شر والد وما ولد، يعني من شر كل شيء، الوالد والولد وما ولد. نعم، في تفسير على أنه اسم للجن، ولكن ناخذ عن العموم. والد يعني من شر ما خلق، مثل نقول من شر ما خلق، هذا من شر والد وولده. لا نقول هذا والد هذا من الجن، وهذا أي شيء ما خلق. Faslun fi ruqyati mawi wajah atau sudah. Perkara ruqyah untuk orang yang ada kesakitan atau pening, migrain, kepala sakit. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, kana yu'allimuha min al-awja' kullaha wa min al-humma, daripada penyakit dan daripada demam, dengan membaca ini, Bismillahil kabir wa na'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Kemudian dia baca selepas ini dengan apa ni, qul yang 3 itu. Apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, baca. Lepas itu dia baca doa al-karb. Doa al-karb yang kita dah belajar dahulu kan. Dan kalau boleh diulang-ulang dengan kata-kata berikut. Zarat mukaffiratid dzunub wa wadda'at tabban laha min zairin wa muwaddi' batat mudaji'ati wa batta darji'aha. Ini hada sa'ab alaihim. Ini agak susah bagi kamu. Kamu baca sampai itu saja cukup. Iaitu mula-mula bacakan ini apa ni, ruqyah ini, Bismillahil kabir wa na'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin na'ar wa min syarri harrin nar. ايش النعار؟ ايش الممتلئ دما؟ مغطى بالدماء. Kemudian lepas tu baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Kemudian satu lagi lepas pada itu barulah kita baca doa al-karam. Anak dah pernah buat ini, mujarrab. Anak keturunan ada migrain. Anak punya nenek dia di Terengganu, dia mati kerana migrain. Jadi anak kami ada migrain. Jadi baca ini untuk hilangkan. Migrain ni ada 2 macam. Ada migrain kerana dari fizikal kita, ada migrain kerana spiritual kita. Migrain kalau apa ni fizikal, jumpa doktor, pergi ambil coffee cord ke, Simplex ke. Bila sakit pergi jumpa doktor dulu. Kalau doktor tak boleh ubat, barulah gunakan ini. Ini apa-apa sakit nak baca.
Bukan salah membaca tu. Allah menjadikan sesuatu tu ada dia punya sebabnya kadang. Musabbib. Fi'i soal, ada apa-apa soalan? Ada lagi 5 minit. Muhammad nampak besok ente kena bawa makanan sendiri tu. Ente pasal besok kita daging kambing 3 ekor. Tiada darah tinggi. Dia ketawa dia. Dia paling suka rasa kambing tu. Dia nak kata dah makan ubat. Jadi kalau tak ada, nak siapkan sayur-sayur kat rumah lah untuk ente. Tak apa. Ana ingat lagi masa kat rumah Allah Rahim Abdul Karim. Ana pasal Habib dihidangkan banyak. Besan satu tumpang sebelah Ana, Habib. Dua-dua besan pula tu, duduk. Dia bilang inilah sedapnya kita berbesan dengan Habib. Dan dua-dua pula tak boleh makan kambing sebab ada apa ni, darah tinggi. Tapi dia bokok betul. Makan ubat. Makan ubat bukan berarti membolehkan ente makan apa ni, benda-benda yang dilarang. Itu alasan yang tak munasabah tau. Kalau dalam agama lagi dahsyat. Aku berzina tak ada, aku pakai kondom. Jadi seolah-olah ente jawab begitu. Maknanya zina ni halal kalau kena pakai kondom. Amin Mahmud, boleh tak? Apa yang ente nak jawab? Tak boleh. Dia kalau mana tak boleh, dia makan ubat darah tinggi pun dia tak boleh makan kambing ya. Apa? Kena baca. Oh, baca doa supaya dia makan tak kena darah tinggi. Okey, kalau gitu kita baca pakai kondom, kita baca kita boleh berzina. Begitu. Wah, ini saya tak betul Amin Mahmud ni. Dia nak menyokong ente, Beb. Ala kulli la yaqimus salat. Allahu a'lam bis-shawab. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. شغلت هذا دبل وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seorang suami memanggil atau mengajak isterinya ke tempat tidur dan isteri itu menolaknya, maka ia mendapat laknat dari malaikat hingga pagi. Hadis muttafaqun alaih. Lafaz hadis bagi Imam Bukhari, bagi Imam Muslim disebutkan, makhluk-makhluk di langit benci kepada isteri itu sehingga suami itu senang kembali kepada isteri itu. Keterangan hadis ini menunjukkan bahawa isteri wajib taat dan menuruti permintaan suami ke tempat tidur. Sebab jika menolak, para malaikat dan makhluk-makhluk di langit melaknatinya selama suami itu belum merasa senang kembali kepada isterinya. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala. Kita masih lagi dalam bab muasyarah bil ma'ruf, menggauli isteri dengan baik ataupun menggauli suami dengan baik. Hadis ini menerangkan tentang ke tempat tidur. Apabila suami memanggil isteri ke tempat tidur, ini suatu bahasa kinayah, bahasa sindiran. Maksudnya mengajak dia berjima', bersetubuh, dan isteri enggan, maka selagi dia enggan, selagi itulah dilaknat oleh para malaikat. Kalau kita lihat kan, malaikat tidak melaknat,
melainkan diperintahkan oleh Allah. Seperti dalam Quran, yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu melakukan apa yang dia diperintahkan. Jadi malaikat tak laknat melainkan kerana arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana tidak ada hukuman, melainkan benda itu adalah kerana kita meninggalkan kewajipan. Takkan Allah nak menghukum sesuatu yang tak wajib. Jadi ini meninggalkan kewajipan. Dari sini kita faham, apabila suami mengajak isteri ke tempat tidur, maka telah menjadi wajib. Kalau isteri enggan, maka isteri telah melakukan perkara yang haram, iaitu meninggalkan kewajipan. Ini perkara serius. Tak boleh isteri mengatakan, I tak ada mood, I penatlah, dan sebagainya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bentuk wanita itu, naluri wanita itu boleh menerimanya. Walaupun dalam banyak ketika, banyak keadaan. Jadi ini salah satu daripada hukum muasyarah bil ma'ruf. Kalau suami suruh masak, dia tak masak, tak haram, kerana itu bukan kewajipan dia. Suami suruh mencuci, dia tak cuci, tak haram. Tetapi kalau suami ajak ke tempat tidur dia enggan, maka dia telah berdosa dan dilaknat oleh para malaikat. Ada apa-apa pertanyaan? Dengan pertanyaan anda boleh apa ni menjawab. Ada pengecualian sakit. Kalau sakit, kalau sakit dia terangkanlah dia sakit. Kalau uzur, terangkanlah dia uzur. Sedangkan uzur pun, kalau dia ada haid pun, betul dia ada haid, tak boleh disetubuhi. Tetapi di sana ada hadis bahawa kita boleh mensetubuhi fauqal izar, di atas kain. Atas kain bukan makna nanti letak kain nanti bersetubuh. Maksudnya atas kain, di atas mana selain daripada tempat haid, di kemaluan. Jadi kalau betul isteri itu sakit, cuma masalah zaman sekarang ini agak berlainan sedikit. Kadang-kala kita lihat ada sang isteri bekerja. Jadi suami kadang ada yang juga bekerja kerana permintaan suami. Atau ada juga yang bekerja sebelum dia berkahwin, kemudian sudah kahwin tak berhenti kerja. Jadi sang suami pun harus faham, dia tidak boleh menganggap bahawa wanita yang bekerja seperti wanita yang tak bekerja. Kadang-kadang manusia ni dia mengukur, dia lihat bagaimana manusia ni, itu menjadikan perkelahian selalu. Ini pengalaman kami di mahkamah. Sang ibu kadang-kala dia mahu anak dia dilayan oleh menantu perempuan dia seperti mana dia melayan suami dia. Tapi dia harus ingat, keadaan dia berlainan dan keadaan menantu dia berlainan. Begitu juga sang suami harus ingat juga, isteri yang tak bekerja dengan isteri yang bekerja berlainan. Dia bekerja, dah balik dia penat. Gunakan pemikiran. Apa juga keseronokan kalau kita tepuk di sebelah kita tepuk sebelah tangan. Jadi harus kita fikirkan dalam soal itu juga. Janganlah kita mentang-mentang tengok hadis begini terus kita nak samakan semua manusia itu sama. Ada kadang-kala tak bekerja tapi sibuk dengan melayani anak berderit-derit. Kadang-kadang isteri sampai tak ada haid sepanjang tahun, seumur hidup. 11 tahun dah beranak, 11 bulan beranak, tak sempat nak haid. Habis saja nifas, dah sekejap lagi mengandung lagi. Nak haid macam mana lagi dah? Sibuk dengan melayani anak, jadi penat. Suami tahu dah pergi kerja, balik dia tahu nak rehat semua. Begitu juga dengan isteri kerja. Sulah dah dia penat bekerja, dan nak kena kerjakan lagi. Jadi kita harus fikirkan juga itu soal itu. Yang penting suami isteri ni, kita harus saling hormat menghormati, saling kita kasih mengasihani. Biar kita betul-betul sayang. Orang yang sayang dia jaga betul-betul. Kita sayang mangkuk kita jangan pecah, jaga betul-betul, jangan sampai jatuh, jangan sampai retak.
Kita jangan, betul ini ada hadis, tapi kita fikirkan juga dia dengan sakit baru balik ke. Naam. Harus sebaliknya Imam. Dalam keadaan suami sibuk bekerja, isteri meminta. Pakai mikrofon, orang perempuan pun nak dengar dekat atas. Awak ingat suami saja, seberapa banyak isteri kat atas sana. Ni bagus punya persoalan ni. Nampak ni apa ni, Syah setuju. Suami bekerja, asyik bekerja. Sehingga pada suami, isteri itu meminta suami. Maknanya sampai satu hal. Suami dah tak boleh lagi, penat apa semua. Pasal bentuk suami, bentuk laki-laki ni tak bentuk macam perempuan. Perempuan naluri dia lain, bentuk dia lain. Kalau dia tak mahu pun boleh dimaukan. Lelaki kalau tak mahu, nak mahukan macam mana? Jadi itu soalan yang agak baik. Isteri apa ni bekerja. Ada cara, ada macam-macam cara saya nak jawab. Pertama, si suami ni dia dah tahu dia ada isteri. Kewajipan dia bukan hanya setakat cari duit saja. Dia harus jaga kat rumah. Jadi engkau simpanlah tenaga engkau untuk kerja sekian, untuk nak kerjakan sekian. Jadi kita tahu. Ketawa Syah. Tu makna dia setuju dah tu. Jadi itu satu cara jawapan. Kalau suami masih berdegil lagi, isteri tak boleh buat apa-apa, dia tak usah nak bawa cari hadis dilaknat, tak ada dilaknat. Dia ambil hadis, pergi jumpa mahkamah, minta fasakh. Suami aku tak ada guna, untuk perhiasan saja. Dah tak boleh buat apa-apa, dah nasihat tak mau dengar. Yang kita ni kerja untuk apa? Kita kerja nak cari rezeki, untuk kita hidup bahagia suami isteri. Tapi kalau hanya setakat bekerja saja, balik untuk makan minum saja, suami isteri apa tu? Kadang-kadang kerja Imam, umpamanya dia berlori Imam, dia kerja daripada PHP, balik video apa mana. Awak biasa ke jadi driver lori? Baik kita tanya orang biasa. Mohsin, ente biasa jadi driver lori? Lepas ente balik, apa ente bikin? Ente pulun ke tidak? Jadi awak cakap, you are as a doctor. Dia jadi apa ni? Dia driver lori, pernah jadi driver. Mohsin apa yang tak jadi? Dia biasa jadi driver lori, dia biasa jadi apa ni, komando, pergi tembak apa ni, tupai. Semua dia biasa jadi. Jadi dia itu lagi dahsyat driver lori. Awak tahu driver lori ni, dia kadang-kadang dia tak balik 5 hari. Dalam 5 hari dia simpan sampai 3 botol. Tak betul ke Husin? Ada 7 dah. 7. Dalam driver lori dah 7 anak. Aku fikir. Kadang-kadang sedap juga dengar orang soal dan dia tak bekerja kat situ. Dan sekiranya ada juga, kita sebagai suami, kita tahu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita bukan hanya kasih makan, pakai dan minum, di tempat tidur. Kemudian begitu juga, walaupun ibu akan mendidik anak-anak, dan kita harus memberi kerjasama. Memberi kerjasama pada mendidik anak-anak kita juga. Jadi kita tak nampaklah satu alasan yang munasabah. Kalau tak nak, jangan kahwin. Kalau tak mau jaga, jangan kahwin. Tak mau kena marah, jangan datang roha. Pergi dekat masjid, atau pergi masjid Jalan Damai, taman apa ni, lagi satu apa Toraga yang tu. Taman Tah apa tu. Itu semua tak marah. Yang marah kat sini ni. Pasal sini cara yang saya belajar, cara Habib dulu, semua kena marah. Saya pernah bercakap dengan guru saya, Al-Habib Allah raham, Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Bapa saudara ini apa ni? Ini Abdullah. Bapa saudara saya ini mana ada jadi ulama. Jadi askar dia lah. Yang jadi penyangga ada orang ikut. Kenapa panggil kami ni himar? Dia tak pernah panggil nama betul.
Ya hamar, ya syaitan, ya iblis. Tak pernah nama. Padahal kita semua ada nama. Kenapa tak boleh panggil nama betul? Dia bilang pasal aku nak mengajar ni hamar supaya dia jadi manusia. Lagi kami dah biasa tu. Itulah cara-cara guru yang kami belajar. Kamu, anak tak pernah panggil kamu keldai. Tak pernah. Itu pun dia bilang dah kasar Habib. Kamu tak pernah campur dengan Habib-Habib. Tapi pretend nak jadi Habib-Habib, subhanallah. Ini nasib baik masih lagi rapat semana. Lepas kalau anak halau, semua dah jadi Habib. Semua dah pakai sahal. Semua dah buat macam-macam. Kita dah macam-macam. Ada yang orang organize hall, ada orang organize ma'asus senang. Mahmud kalau anak halau ente nak organize apa pula? Jadi kita sebagai suami, jadi kita harus tahu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita untuk cari nafkah, tanggungjawab kita untuk bersama isteri kita. Saya suami itu memang kata tak ada hadis yang melaknat suami. Tapi adakah suami itu berdosa kalau dia tidak melayani? Sebab saya tak mau cakap dilaknat ke berdosa. Mana itu perempuan ada hak lah. Dah suami dah tak boleh bangun, apa nak cakap? Lembik. Apa nak buat? Okay, I want to give you, tapi dah tak boleh. Apa nak buat? Macam inilah. Nak buat macam mana lagi lah? Bukan dia tak mau kasih. I want to give, but cannot. You want mentimun, yang ada pada hai tahu. Tahu pula yang jenis tahu putih tu yang orang bikin kuih tiaw. Bila dia gulung-gulung kan. Kuih tiaw tu ente bila gulung, ente cuba pegang. Dia pun tak mau kasih. Dia tak boleh, kata dia. Kalau isteri lain, dia bilang tak ada mood ke, tak ada mahmud ke, tak ada apa ke, tapi dia boleh menerima kerana bentuk dia. So isteri pergi mengadu, nasihat, mengadu pada wali dia. Pergi madu mahkamah, wali boleh cakap, Mahmud, Nazman, apa pasal kau jadi kuih tiaw? Lepas tu kau tak boleh juga, dah betul-betul kuih tiaw, dah hap. Anak nak cakap gunakan, nak cakap dah lembik, nanti orang bilang kasar pula. Dah obat kita kasih peluang, pihak isteri pun kasih peluang untuk berubat, tak boleh juga, minta pasah lah. Nak buat apa, suruh dia laknat. Kalau laknat dia pun tak pernah sabar. Tuhan, kau nak laknat aku, dah kuih tiaw, dah buat macam mana? Nak laknat apa lagi? Ini yang kita laknat, orang yang mempunyai kesanggupan tak mau kasih. Ini dah tak boleh. Awak nak tahu macam mana kuih tiaw, awak tanya yang muka depan-depan yang expired ni. Diorang tahulah tu. Mahmud, ini apa Amir Sok? Cuba sekarang nanti Habib Rohan tunjukkan doktor. Nah, ada apa-apa pertanyaan lagi? Mohsin, apa macam? Semua okey? Tak ada apa-apa soalan? Dia seminggu sekali lah, tak boleh datang hari lah. Masih muda lagi. Ada kecil mana lah. Oh gitu. Kencing manis patut lagi manis, lagi seronok. Lepas kata nak kotor betul kelas ni. Kita baca hadis tapi kotor pula. Tapi kalau ente belajar fikir, anak biasa belajar fikir, kena bab mulakahat. Ini di Universiti Madinah ni. Masa itu semua orang tak ponting. Kita paling ponting, kaki ponting. Ponting berapa? Kita kena ambil number. Kalau tak ada kat kelas, kita ada sistem lecturing, ada sistem kelas. Jadi bila tak ada kat kelas, satu subjek RM10, RM10 dia potong. 1965. That's quite a lot of money. Jadi kita pergi, nanti tukang tulis number dia, apa tu kita cabut. Jadi tukang tulis pun pandai juga. Dia ambil mula-mula, lepas tu penghabisan pun dia ambil juga. Tak dapat lari. Tapi bila bab munakahat, semua ada kat kelas. Punya seronok punya dorang tu. Ya, kita tak kata bab munakahat, bab seks. Kita belajar bab seks. Semua ada diterangkan oleh Rasulullah. Rasulullah terangkan, janganlah kamu datangi isteri kamu seperti binatang. Ustaz huraikan, pensyarah huraikan.
Rasulullah menerangkan apabila Jabir bin Abdullah kahwin, Rasulullah dapat tengok tanda-tanda perkahwinan. Dia tanya dia, Jabir, nampak macam kau ada kahwin? Kahwin dengan siapa? Dengan janda ke dara? Dengan janda. Dan Rasulullah mengatakan, alangkah baiknya kau kahwin dengan dara, kerana dara lebih baik mulutnya, lebih bagus mulutnya. Lepas tu ustaz huraikan lah. Kita tak boleh kalau kita bercakap macam ini, ya Allah, kotornya Pak Habib tu. Habis nak cakap macam mana lagi? Kau dah lembik nak cakap macam mana? Kita gunakan bahasa halus juga. At least kuih tiaw kita gunakan. Ada bahasa-bahasa lain lagi selain pada kuih tiaw? Tak ada, Dia takut juga, Habib. Wow tu dah betul habis. Bukan kuih tiaw lagi dah. Itu dah betul habis lah. Dah betul, dah real expired lah. Tak boleh recon lagi. Nikah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan, kenapa Allah pilih perkataan nikah? An-nikah lughatan ad-dham, al-nikah lughatan al-watu. Dia ambil perkataan nikah. Word nikah tu adalah persetubuhan, bersatu. Kenapa Allah tak ambil perkataan lain? Jadi berarti dari segi itu kita dah nampak bahawa yang paling penting dalam hidup rumah tangga, pernikahan, iaitu al-watu, persetubuhan. Dan Rasulullah ajar. Dan ini kenapa kita nak malu-malu nak ajarkan benda yang baik, nak diajarkan. Seperti ini semua patut kita ajarkan anak-anak kita. Contoh orang laki-laki, ajar anak laki-laki, macam mana kau tak mau jadi apa ni, Yong Taufu, kau tak mau jadi ni kuih tiaw, kau tak mau, ajar dia. Ini kewajipan kita. Nanti Amin Yusof, ente tak lama anak ente pun nak berumah tangga, ente terpaksa ajar. Dan kalau macam mana ente nak ajar kalau ente tak belajar, ente kita tak tahu. Jadi terpaksalah, kadang-kadang terpaksa kita berterus terang. Bukan kita nak cakap kata-kata kasar. Memang Rasulullah cakap cukup halus. Rasulullah tak cakap al-fusa awid-durat. Rasulullah tak sebut kentut begitu. Rasulullah bilang angin atau berbau, cukup bersopan Rasulullah. Kita pun ingin ikut Rasulullah. Saya pernah mengalami mengajar di Masjid Abu Bakar As-Siddiq SS19. Berceritakan pasal apabila wanita datang udur, maka suami tidak boleh bersama dengan dia. Tiba-tiba lepas 2-3 minggu di bangsa, dekat apa ni, kapak kita makan tu, satu murid saya datang, orang tua, dia komplain sama saya. Dia bilang orang itu sekarang ni isteri dia sedang ada apa ni, uzur. Pasal kita sembahyang sama-sama, isteri dia sembahyang tapi isteri tak sembahyang sebab uzur. Tapi tengok dia makan sama-sama. Bila kita sebut perkataan bersama, dia faham makan bersama. Macam Yahudi dia. Jadi pasal nak gunakan bahasa halus. Akhir terpaksa lah, minggu lagi satu saya datang, tak boleh bersetubuh. Satu orang tanya, bersetubuh tu apa? La ilaha illallah. Apa nak terangkan? Tengok, ingat masa kita dekat sini, suku daripada jamaah Roha tak tahu apa makna jima'. One of them anak orang alim, tak tahu apa artinya. Tanya, Habib, jima' tu apa? Tapi pandai, dia suruh si Kamarul tanya. Kamarul Khirid tu, Habib, jima' tu apa? Bersetubuh. Bersetubuh tu macam mana? Dia tanya. Macam mana nak cakap lagi? Jadi bila kita bercakap, bukan maknanya kita tidak mau cari bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang halus. Tapi ada orang dia tidak faham apa yang kita maksudkan itu. Jadi jangan katakan kasar, tidak. Faham? Ada apa pertanyaan? Ada suku jam lagi? Apa? Faham? Pagi sampai subuh lah nanti. Hatta tu sampai subuh besok. Sepanjang malam kena laknat. 1 minit kena laknat dah teruk. Dan sepanjang malam dilaknat. Hatta yarda, sehingga suami rida. Dalam suatu riwayat lain yang daripada Muslim mengatakan akan dibenci, dimurkai oleh yang di atas, yang di langit, iaitu para malaikat, sehingga suami rida. Kalau suami tak rida, kalau letak suami mengending macam begitu,
Hasil kita dah tahu tanggungjawab kita. Kita nak makan pukul 12, kita masak sebelum itulah pukul 11, pukul 10. Kita nak pakai baju pukul 1, kita cucilah awal-awal. Lepas tu serika awal-awal. Faham tu? Dah ada yang tak faham pula dah. Itulah, gunakan bahasa pinjaman tak faham. Dia susah. Rashidah nanti faham kan? Faham. Apa maksud anak? Ambil Habib aja. Habib yang jelaskan. Dia faham tapi dia tak boleh jelaskan. Habib tolong jelaskan. Kita sebagai isteri, kita sebagai suami ada tanggungjawab kita. Jadi isteri dah tahu suami akan balik pukul 5. Dia akan sibukkan pasal makan minum. Itu betul. Walaupun bukan kewajipan, dia begitu baik, bermurah hati tau sang isteri ni. Masakkan untuk suami, itu kerjasama yang dia berikan itu. Padahal bukan kewajipan dia. Okey. Dan dia tahu malam ni dia akan bersama-sama suami. Bikinlah badan tu rehat. Hiaslah betul-betul. Kan di sana ada sebuah hadis yang apabila Fatimah, orang kata berkumpul dengan wanita, wanita bilang, untunglah engkau sebagai anak Rasulullah, kau akan masuk syurga dahulu sebelum kami semua. Kata Fatimah, tidak, yang akan masuk syurga sebelum aku ada satu perempuan yang apabila suaminya pulang dia selak peha. Bukan, ini bahasa Arab, bukan makna dia pergi tengok tunjukkan peha yang gemuk ke yang papanau tu. Maksudnya tunjukkan hiasan. Kita dah tahu suami kita selalu balik pukul 6, tolak dengan jam dengan apa pukul 7. Kau siap-siaplah sambut suami. Tidurlah suami dekat apa ni, dekat office, kau tidurlah. Itu sebab kita tegur tadi. Barangkali si isteri bilang, macam mana nak tidur, anak ni berdiri 7, dalam dia kerja lori pun 7. Itu jadi sang suami harus faham. Sang suami harus faham bahawa dengan anak dia nak berehat pun tak boleh. Jadi itulah yang maksud anak tu, kita nak buat apa, siapkan dulu. Kita pun sebagai suami begitu juga. Janganlah kerja sampai berat-berat begitu. Kita dah tahu besok ni apa ni, kita ada tugas yang lain, tugas yang sangat berat. Jadi kita buat persiapan lah. Yang lain pandai kita buat persiapan. Macam itu orang kan, itu orang tahu. Dah tahu hari Jumaat dah ada roha, itu orang siapkan waktu. Sekian waktu aku akan keluar rumah. Ada majlis tak pergi. Walaupun anak bertunang kat Mersing, tak akan pergi. Kerana kita dah tahu ada roha begini. Ini kebun syurga. Aku ingin masuk syurga. Kenapa aku lari dari kebun syurga? Sebab itu kita dah susun dulu. Melainkan orang-orang yang tak ada disiplin, yang tak pandai susun, itu akhirnya dia terperangkap. Anak tahu siapa yang tak ada disiplin hidup. So far ada 3 orang saja dalam kelas ini. Dia bukan profesor, dia bukan lecturer, dia bukan pangkat tinggi. Ada disiplin hidup 3 orang. Yang lain semua tak ada disiplin. Bukti ada ponting. You know, this is kebun syurga. Not because of the roha, not because of the class Habib Umar. Tidak. Because hadis Rasul, apabila kamu lalu melimpas kebun syurga, Rasulullah mengatakan singgahlah. Para sahabat tanya, apa itu kebun syurga? Majalis zikir. Majlis zikir ini bukan zikir-zikir subhanallah alhamdulillah. Bagaimana ulama mengatakan majlis zikir yang majlis ta'lim? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, bukan ahli yang baca subhanallah. Mana ulama, in kuntum la ta'lamun. Jangan orang tengah berzikir kamu tanya apa hukum itu, dia mana tahu apa-apa. Kebun syurga kita datang. If we know. Anak tak kata anak hebat, tapi anak punya anak kahwin, roha tak cancel. Anak kahwin lah. Nanti baru anak saudara kahwin, hilang. Kadang anak sepupu punya in-law, punya outlaw, punya anak kahwin, hilang. Tengok Amir Muhammad, dia cancel semua. Amir Muhammad selalu kalau cuti sekolah, dia kata bukit dengan anak menantu semua.
berpiknik, kata Jika Wakil. Dia tak mau piknik. Hari ini dia pakai seluar hari. Itu ada plan lah. Sama ada baru turun ataupun nak naik. Wallahu a'lam. Ini orang ada disiplin hidup. Orang ada istiqamah. Fastaqim kama umir. Istiqamah ni susah. Paling susah. Dan apa ni para ulama bercakap, paling sekali susah. Kalau tidak Allah takkan perintah pada Rasul, fastaqim kama umir. Very difficult. Kita boleh istiqamah benda yang tak menolong kita di akhirat. Ente nak pergi kerja, you make sure bangun. Ente nak pergi sekolah, ente tanya budak-budak student ni. Dia bangun pukul berapa, dia tahu. Exam lagi dia bangun. Semua dia jaga. Tang belajar, kalah. Nak masuk syurga, dia tak ada istiqamah. Lepas tu, bila baca maulud, thuluthun yadkhulun al-jannata bighairi hisab. 1/3 akan masuk syurga tanpa hisab. Amin. We are one of them. Dia fikir, ini temberang Allah perintah kita kalah. Don't be bullshit. You know what's the difference between bullshit and cow shit? Situ kita kalah. Itu anak dipesan oleh guru-guru. Ingat, jangan mula mengajar kalau engkau tak sanggup beristiqamah. Jangan mula belajar kalau engkau tak sanggup istiqamah. Jangan kahwin kalau engkau tak sanggup istiqamah. Kahwin ni perlu istiqamah. Mana bukan hari ini you my wife, tomorrow not. Nah, every day, every second she's our wife, kan? Jadi itu very difficult. Inilah kalah. Tapi 3 orang dekat sini, subhanallah. Anak tu saya sebut nama dia. Anak takut dia kembang, dia terbang nanti. Sebab kalau itu orang masih ingat, nak bilang yang murid anak kat sini hanya ada 3 orang saja. Itu orang ni mustami', hanya pendengar, bukan talib. Kan Rasulullah mengatakan, qul aliman aw muta'alliman aw mustami'a wa la takun rabi'a. Jadilah orang yang alim, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar, dan jangan jadi keempat. Alhamdulillah, at least itu orang ketiga. Mudah-mudahan Tuhan selamatkan, tak terturun ke keempat, mudah-mudahan naik kedua. It's difficult. That's difficult. Kita pun selalu diganggu oleh syaitan. Lagi guru, lagi diganggu. Macam boleh pergi kat situ? Semua gara-gara tak istiqamah pergi kahwin lah ni. Ini ada kait mengait juga. Jadi anak tengok kamu ada problem dalam rumah tangga. Sebab belajar kebun syurga pun kamu tak istiqamah. Mahdarah. Bapak mentua pasal tinggal kebun syurga jumpa pembentuk. Padahal dia habis belajar. Rambuslah kau ke Melaka. Kalah di situ. Bila itu orang belajar Ihya Ulumuddin sekarang, itu orang nampak kan apa yang anak letirkan. Anak setuju kalau itu orang jadi macam Idrus Salbah. Apa yang Idrus Salbah jawab? Dia bilang apa Habib cakap tepat apa dalam kitab, seperti mana Allah minta. Cuma kami tak boleh buat. Kita pun diam. Daripada criticize Habib tu, kita belum sampai ke situ boleh sanggup buat. Kan lagi bagus kan? Daripada criticize Habib ni, hentam Habib ni. Bukan hentam. You cannot find orang akan cakap terus terang. Bentuk orang bikin dosa. Dah lah dosa dengan Allah, dosa dengan diri sendiri, dosa dengan guru lagi. Now, we cannot do. We learn. We know this is wrong. We cannot do. Habis sisa. Doa pada Ya Allah, jadikanlah aku dari gulungan itu. Mudah-mudahan Allah terima. Mungkin sekarang tak diterima, mungkin nanti lepas pencin. Tapi yang pelik, yang selalu ada problem orang pencin. Dia tanya, mana nanti lama tak nampak? Sibuk, Beb. Nanti kerja apa? Dah pencin. Itu yang kita pelik. Kalau orang bekerja pun kena hantar sana, hantar sini haji ya. Yang pencin. Bila tanya, Haji, mana minggu lepas? Kat Segamat. Haji kerja apa? Tak ada kerja. Dah pencin lama dah, Beb. Engkau kat Segamat buat apa? Jumpa bini. Dapat rohak kau buat lah pergi sana. Dah pencin. Bukan kata hari Sabtu saja. Hari Sabtu, Sabtu lepas midnight, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Kau buat kerja lah sepanjang masa. Keluarkan, bawakan hadis ni tampar besar-besar kat rumah. Jadi kalah. Dekat situ dia kalah. Kan buat bodoh sudah lagi bagus. Jangan criticize Habib. Nanti criticize guru, nanti baru criticize ini.
Habib ni tak ada yang tak tahan, cabut. Bagus, lagi bagus daripada dia buat dosa. Itu double dosa lagi. Dia lari daripada kebun syurga, kemudian dekat akhirat dia nak masuk syurga. Allah SWT akan, malaikat akan berkata, ni puluhan ribu malaikat saksi atas kita. Apabila ada majlis zikir, haffat alaihimul malaikah, ribuan, puluhan ribu malaikat. Dalam satu riwayat Imam Nawawi kata 30 ribu. You imagine 30 ribu malaikat menjadi saksi. How come you want to go to the syurga? We send you the kebun syurga, you don't want to go in. Apa yang dia nak jawab? Tak boleh, segamat berpasal. Okey, kau pergi segamat. Tu jalan masuk pergi segamat. Well, neraka Jahannam. Masuklah kau. Tapi tak ada nama segamat. Buat bodoh sudahlah. Naam, ada apa pertanyaan? Macam Habib boleh beliti? Oh, istiqamah berpasal. Baik. Fi soal. Naam. Dari hadis waktu malam kan sunat makruh yang atau tak ada hukum. Bukan waktu malam, untuk kita bersubuh waktu malam, siang malam tak kisah. Fatu hartakum anna syi'tum. Cuma kebiasaan orang pergi waja'alna al-laila waja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu untuk mencari rezeki, wal laila libasa, malam itu sebagai pakai. Itu sudah jadi kebiasaan selalunya. Orang siang bekerja, malam dia buat kerja. Tapi ada juga orang yang kena shift malam, siang dia buat. Jadi hukumnya akanlah sama. Cuma kebiasaan. Majority of people, kalau awak tengok even di mana-mana negeri pun, majority of people malam tidur. Macam sini di Malaysia, majority tidur. Anda tak tidur malam, bukan berarti kita mesti ubah tu hadis. Tapi kebiasaan orang memang waktu malam bersama isteri, siang mereka bekerja. Kalau pencen dah lain pula. Berapa orang pencen dengan orang kerja? Berapa persen saja. Orang pencen dia siang malam, siang macam malam, malam macam siang. Kadang tak ada waktu pun. Dia kalau pencen kerja, kalau ada juga yang pencen buat kerja. Tu dah tak ada apa-apa. Siang dan malam tak ada arti bagi dia. Nah, disebut malaikat dan makhluk lain di langit. Dari malaikat dan makhluk lain. Itu maksud dia malaikat. Dan makhluk-makhluk yang lain malaikat dan muqarrabin. Jin-jin kat mana-mana dia tinggal. Jin pun macam manusia. Malaikat ini dia tak seperti manusia. Malaikat dijadikan daripada nur, cahaya. Jin dijadikan dari api. Manusia daripada tanah. Asal usul. Kemudian manusia ni dia punya alam ni tak seperti jin. Jin ni luas dia punya alam. Dia boleh tinggal di udara, boleh tinggal di laut, boleh tinggal di longkang, boleh tinggal di mana-mana. Sebab itu apabila kita bila manusia buat perumahan, jin harus keluar pergi sebab dia punya tempat lebih luas. Sedangkan binatang tu tempat macam semut tu tak luas pun dia berpindah. Apatah lagi jin. Malaikat lain. Jin dan malaikat ini jin dan manusia ada akal dan ada nafsu. Itu digelar ats-tsaqalain. Binatang dia ada nafsu tapi tak ada akal. Adapun malaikat ada akal tak ada nafsu. Sebab itu manusia ni hebat sekali. Allah SWT sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secantik-cantik. Secantik-cantik rupa, segala-gala cantik. Akhirnya kita jadi hodoh pasal apa? Kita sendiri yang hodohkan. Allah dah jadikan cukup cantik. Kita yang rosakkan, kita yang hodohkan. Mata kita semua dah bagus, dah terletak bagus. Cantik betul. Kedudukan dia pun dah bagus. Macam tadi yang orang makan. Sebelum yang orang makan, mata dah tengok. Mata dah sensor dah tu. Macam custom. Ni betul. Makanan ke atau najis ke ataupun benda. Dah tengok. Itu pun tak puas hati juga. Kita pun ambil dengan tangan. Pegang dah tangan. Ni lembik ke, kuih tiaw ke atau apa ke, baik ke atau nasi ke. Pun tak itu saja Tuhan jadikan. Nak masuk mulut, sebelum masuk mulut hidung tapis dulu. Ini bau wangi ke atau bau busuk ke.
Begitu Tuhan jadikan. Akhirnya masuk mulut pun ada lagi lidah kita dapat rasa. Jadi Tuhan jadikan begitu. Akhirnya masuk dalam perut kita, terjaga betul. Benda yang perfect. Dan begitu dah jadikan, kenapa kamu masukkan benda tak betul juga? Habis nak salahkan siapa lagi? Binatang walaupun ada mata, tapi tak macam kita. Dia punya hasas lain. Dia sapu apa saja yang kotor-kotor. Kita nak pergi istinja, cebok dengan baik. Kucing kena jilat. Cuba imagine ente lepas berak suruh jilat, bini jilat ente jilat bini. Pandai juga geli. Jadi begitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah sebut lagi, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke bawah yang paling teruk siksaan. Kerana kita punya perbuatan. Illa melainkan illa alladhina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang yang beriman dan mengamal salih. Macam mana nak katakan ente beriman kalau semua Quran tu tak ikut? Salah satu dari ayat apa Allah suruh? Fastaqim kama umirta. Maka beristiqamah seperti engkau diperintah. Tak istiqamah, punting. Kerja kau nak punting, Fadilin? Tak ada kan? Takut potong gaji. Tapi tak masuk syurga, tak apa. Tak kisah. Itu takabur dengan Allah. Kita tak nampak tau. Anda tak mau cerita panjang. Kalau anda pernah ustaz guru-guru kami cerita, kami menangis terisak-risak tau. Kami tahu perbuatan salah kami. Itu masih muda lagi. Kalau dah tua macam ini pun tak sedar. Memanglah tu. Terisak-risak bila ustaz lecturekan kami pasal istiqamah. Mana kita menolak tu. And we got opportunity. If we want, we can. Orang Melayu bilang nak 1000 daya. Tak nak 1000 dalil. Macam-macam lah kita buat alasan. Nak 1000 daya, boleh punya. Kita buat alasan. Inilah orang yang tak tahan. Istiqamah orang. Bukan kamu yang macam ini. Hatta ulama, para sahabat pun tak tahan. Kamu tengok sahabat zaman Rasul, ada riwayat mengatakan 80,000, ada riwayat mengatakan 120,000. Kamu buka kitab-kitab hadis, berapa banyak sahabat meriwayatkan? Berarti bukan semua sahabat bersama Rasulullah. Mungkin sibuk di pasar, mungkin sibuk bekerja. Sedangkan itulah tempat segala-galanya dunia dan akhirat. Sahabat gagal, kamu pula. Jadi apakah kamu kita nak jadi macam orang gagal? Lawanlah. InsyaAllah kita mudah-mudahan kita lebih bagus pada sahabat. Apa Rasulullah pernah bersabda? Akan datang suatu masa, aku bukan dari golongan mereka, Quran bukan dalam bahasa mereka, mereka beriman, mereka lah yang paling kuat iman. Itu sesudah berdialog, sesudah berinteraksi sama sahabat. Apabila Rasulullah tanya kepada sahabat, kamu tahu siapa yang kuat iman? Sahabat jawab, para malaikat. Aku tidak heran, kerana mereka di sisi Allah. Sahabat jawab, para anbiya. Aku tidak heran, kerana mereka utusan Allah. Sahabat jawab, kami. Aku tidak heran, kerana aku ada bersama kamu dan Quran dalam bahasa kamu. Lantas Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa aku tidak bersama mereka, bukan dari golongan mereka, Quran bukan dalam bahasa mereka, mereka beriman. Macam kamu sekarang ni. Itulah kuat iman. Mudah-mudahan kita jadi termasuk dalam golongan orang yang kuat iman. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih kepada Akh Hazwan dan keluarga kerana kerana jamuan hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah membalasnya dengan berlipat ganda ganjaran insya-Allah di dunia dan di akhirat. Berlipat ganda ganjarannya insya-Allah. Dan besok kita ada tahlil untuk saudara kita almarhum Abdul Karim bin Muhammad Yunus pukul 6.30 tahlil tu. Wal afwa minkum, ana susun 10 jari, mohon ampun dan maaf kerana hari ini banyak kita bidas. Jadi bila bidas maka rasalah pedas. Kita jadi susun 10 jari, mohon ampun dan maaf, bukan kepada inti, pada ente orang, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
Moga-moga apa yang anda lakukan ini, bahawa anda telah sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Innama alayal balagh wal afwa minkum. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما من قدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.